Bayangkan terdapat satu kapal layar pada laut. Terdapat dua daya yang bertindak ke atas kapal layar itu. Satu adalah angin dan satu lagi arus air. Memang pada akhirnya, kapal layar itu akan bergerak pada satu arah sahaja. Jadi, apakah arah itu? Akibat tindakan dua daya itu. Dan juga, berapakah jumlah daya yang bertindak atas kapal layar itu? Daya dari angin boleh diwakili oleh satu vektor. Daya dari arus air boleh diwakili oleh satu lagi vektor. Jumlah daya yang bertindak ke atas kapal layar dan juga arah akhir kapal itu dipanggil vektor paduan. Dan daya paduan ini boleh didapati dengan mencampur vektor dari angin dan vektor dari arus. Katalah vektor A mewakili daya dari angin dan vektor B mewakili daya dari arus air. Jikalau vektor A dan vektor B adalah pada arah yang sama, kita hanya terus campurkan vektor A dan B dengan cara ini. Jadi jikalau vektor A ialah 50 Newton dan vektor B ialah 100 Newton, vektor paduan vektor A campur B ialah 150 Newton. Jikalau arah vektor A dan vektor B adalah berlainan, inilah cara kita akan mencampurkan dua vektor ini. Kita akan melukis vektor A dahulu. Dan kemudian pada titik terminal vektor A, kita akan bermula melukis vektor B. Ataupun kita boleh bermula dengan vektor B dahulu. Dan pada titik terminal vektor B, kita akan bermula melukis vektor A. Kita akan mendapat jawapan yang sama. Tembereng garis berarah ini adalah vektor paduan A campur B. Arah vektor ini adalah arah daya paduan yang bertindak ke atas kapal layar itu. Dan inilah arah kapal layar akan bergerak. Panjang tembereng garis mewakili magnitud daya paduan yang bertindak ke atas kapal itu. Jikalau 1 cm mewakili 10 Newton, jadi bagi daya 50 Newton dari angin, kita akan melukis satu vektor A dengan panjang 5 cm. Dan bagi daya 100 Newton dari arus air, kita akan melukis satu vektor B dengan panjang 10 cm. Dan jikalau kita mengukur panjang vektor paduan itu dan mendapati ia adalah 13 cm, maka daya paduan ialah 130 Newton. Satu lagi cara melukis daya paduan ialah dengan cara ini. Kita melukis vektor A dan vektor B dengan kedua-dua titik awal di tempat yang sama. Dan kemudian kita melukis satu segi empat selari. Penjuru segi empat selari ini ialah vektor paduan A campur B. Jikalau terdapat 3 atau lebih vektor dan kita ingin mencari vektor paduannya, inilah cara kita mendapat vektor paduannya. Kita boleh bermula dengan vektor A. Dan kemudian pada titik terminal vektor A, kita melukis vektor B. Dan dari titik terminal vektor B, kita melukis vektor C. Kemudian kita sambungkan titik awal yang pertama ke titik terminal yang akhir di sini. Ini adalah vektor paduan bagi vektor A campur B campur C. Seterusnya kita tengok penolakan. Jikalau terdapat vektor A tolak vektor B, ini adalah sama dengan vektor A campur negatif vektor B. Jadi jika kita ada vektor A dan B di sini,
kita boleh bermula dengan vektor A dahulu. Dan kemudian bagi negatif B, kita akan terbalikkan arah vektor B. Dan kita dapat vektor paduan A tolak B. Rajah menunjukkan vektor A dan B. Lukis dan label vektor berikut. Kita bermula dengan vektor A dahulu. Dan pada titik terminal vektor A, kita melukis vektor 2B. Dan kita sambungkan titik awal vektor A ke titik terminal vektor 2B. Dan kita dapat vektor A campur 2B. Kita juga boleh bermula dengan vektor B dahulu. Baik, sekarang kita melukis 2B. Dan kemudian pada titik terminal vektor 2B, kita melukis vektor A. Ini juga adalah vektor A campur 2B. A tolak B. Kita akan melukis vektor A dahulu. Dan kemudian, tolak B adalah sama dengan campur negatif B. Jadi pada titik terminal vektor A, kita melukis vektor negatif B, iaitu vektor yang bertentangan arah dengan vektor B. Dan kita dapat vektor A tolak B. B tolak A. Kita melukis vektor B dahulu. Dan kemudian, tolak A adalah sama dengan campur negatif A. Jadi pada titik terminal vektor B, kita akan melukis vektor negatif A, iaitu vektor yang bertentangan arah dengan vektor A. Dan kita dapat vektor B tolak A.